Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan menyambung lagi sirah para rasul kita menggunakan kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita nak sambung lah kita sebelum ni tu, pada bab selepas Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api tu, kemudian kita nak masuk kepada bab hadis tentang cicak ni. Hadis tentang cicak yang kita dah janji bulan lepas kita nak cerita tu. Baik, hadis tentang cicak ni hadis dari riwayat Bukhari. Abu Hurairah ada riwayat, Sa'd bin Abi Waqqas ada riwayat, kemudian dalam Ibnu Majah ada satu riwayat Ummu Syuraih tak silap. Kemudian ada satu lagi, apa nama ni, mereka melihat bertanya kepada Siti Aisyah. Siapa tanya ni? Perawi tanya Siti Aisyah tentang nampak macam ada satu alat di rumah Nabi tu yang Siti Aisyah kata kami guna untuk panah cicak. Kita nak pergi yang tu malam ni insya-Allah. Berkaitan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim ni lah. Baik. Imam Bukhari berkata, Ubaidillah bin Musa memberitahu kami, Ibnu Juraish memberitahu kami dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ummu Syariq. Ini cerita tadi tu Ummu Syariq dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membunuh cicak tokek. Baginda bersabda, binatang itulah yang meniup api Ibrahim supaya tidak padam. Hadis riwayat Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut dari Ibnu Juraish, dari jalan yang sama lah. Okay. Imam Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang sama, tetapi daripada jaluran yang lain, yakni daripada Sufyan bin Uyainah. Namun kedua-duanya datang daripada Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Kalau kita lihat dalam ni, riwayat Bukhari juga datang daripada Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah ni. Kalau dalam istilah hadis kita kata Abdul Hamid bin Jubair ini dia madar sanad, dia permulaan sanad. Sabar saya cerita sikit. Bila mai zaman apa nama ni, pembukuan, zaman tahun 200 Hijrah ataupun kurun ketiga Hijrah, so dia ada Imam Bukhari buat kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah. Baik, masing-masing cari hadis ni ambil pada guru dia, satu lapis, dan dia mungkin berbeza-beza. Dia mungkin Imam Bukhari ambil pada Ishaq bin Rahuyah ambil pada Imam Ahmad, kata Imam Ahmad ambil pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil pada Imam Malik ambil daripada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri ambil pada Urwah, ambil pada Hisham bin Urwah, Hisham ambil pada Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair ambil pada Siti Aisyah, Siti Aisyah ambil pada Nabi. Contoh begitulah. Okey. Jadi masing-masing imam ni dia ada guru-guru dia, dan kadang-kadang depa berguru sesama mereka ni. Imam Abu Daud anak murid Imam Ahmad, Imam Bukhari anak murid Imam Ahmad, begitu kan, Imam Muslim anak murid Imam Ahmad. Jadi sama-sama depa ni pun saling berguru. Okey, baik. Jadi ada berbeza. Macam kita cerita tadi ni, ada berbeza, tapi dia akan mai satu peringkat nanti dia mai jumpa kat orang yang sama. Lepas tu dia pecah balik. Jadi dekat jumpa orang yang sama tu, dalam istilah hadis tu kita kata madar sanad. Mana kita nak kaji punca dia mai kat mana, kat kawan ni. Nanti kawan ni pula mungkin dia ambil pada kawan ni. Kawan ni pula ada kawan ni ambil tapi dia tak ada anak murid, dia tak riwayat balik, berhenti dekat dia. Macam itulah maksudnya, dia akan jumpa itu. Macam dalam riwayat yang kita baca ni, Imam Bukhari ada riwayat, Imam Muslim ada riwayat, Imam Nasa'i ada, Imam Ibn Majah ada 4. Cuma disebut dalam ni Imam Nasa'i dengan Imam Ibn Majah dia mai ikut jaluran Sufyan bin Uyainah. Okey, Sufyan bin Uyainah ni zaman Imam Syafi'i, atas lagi sikit, atas lapis. Imam Bukhari dengan Imam Muslim ambil pada jaluran Ibnu Juraish sini. Tapi kok mana pun nanti dua-dua ni dia kata apa? Akan bertemu kedua-duanya daripada jaluran Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah.
Maksudnya mungkin dua orang ni classmate anak murid Abdul Hamid bin Jubair. Macam tu kaedah nak cari dia tu. Sebab tu dalam pengajian hadis ni dia seronok juga, dia macam CSI sikit-sikit. Kita tengok dia main kat mana, pergi kat mana. Lepas tu tengok dia ni siapa, duduk mana, dia mengajar umur berapa, dia lupa umur berapa. Seronok. Ada ulama yang dia siqah, kemudian orang ambil riwayat daripada dia, tapi ada hadis daripada dia tu ada orang tolak. Orang kaji balik kenapa? Oh, sebab masa tu dia dah tua, berlaku ikhtilat. Dia berlaku kadang-kadang dia jadi terlupa, tersilap riwayat. Okey. Jadi orang akan gaji hadis yang terbit daripada dia ni masa dia mengajar waktu muda kita ambil. Masa dia riwayat waktu dia tua, kita KIV dulu. Oh, depa kaji sampai tua tu. Baik, tak apalah. Tu teknikal saja. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Muhammad bin Bakar memberitahu kami dari Ibnu Juraish, memberitahu kami Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Umayyah memberitahuku. Dia ada beza kami ku. Kami bermaksud dalam setting kelas. Dalam setting kelas kita ramai-ramai jadi haddasana kami. Tiba-tiba mai dekat Abdul Rahman bin Umayyah, dia kata Nafi' memberitahuku, bermaksud mungkin personal, mungkin tutor, sebab istilah mudah hari ni lah, mungkin tutor, mungkin ambil riwayat singgah ziarah di rumah dan sebagainya. Sebab itu dia pakai ku. Hamba Ibnu Umar memberitahunya, Nafi' Hamba Ibnu Umar memberitahunya bahawa Aisyah pernah memberitahu kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini saya kata tadi tu yang tanya Siti Aisyah tu. Nabi bersabda, bunuhlah cicak kerana ialah yang meniup api pembakaran Ibrahim. Nafi' berkata, Aisyah juga membunuh binatang tersebut. So, kita baca hadis dulu lah, lagi kita pergi penghujahan dia. Imam Ahmad berkata, Ismail memberitahu kami, Ayub memberitahu kami dari Nafi', sesungguhnya ada seorang wanita yang masuk ke rumah Aisyah dan dia melihat ada panah yang tersandar. Wanita itu bertanya, panah ini untuk apa? Maka jawab Aisyah, panah ini kami gunakan untuk membunuh cicak. Selanjutnya Aisyah menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cerita ke Aisyah. Nabi kata, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka semua binatang berusaha memadamkan api itu kecuali cicak. Sesungguhnya ia meniup-niup api pembakaran Ibrahim supaya tidak terpadam. Hadis riwayat Ahmad. Dan begitu juga Musnad Ahmad ada, Ibnu Majah semua ada, macam kita dah baca tadi tu. Baik. Soalan. Dia mai soalan. Apakah murad daripada hadis ni? Adakah dia secara literal suruh bunuh cicak? Ya. Memang bunuh cicak. Dan teknikalnya dan fizikalinya memang dalam hadis yang lain disupport dalam Musnad Ahmad, memang dalam rumah Nabi pun ada alat untuk membunuh cicak. Secara zahirnya memang begitu. Lepas tu dia mainlah persoalan-persoalan. Kenapa cicak? Kenapa cicak? Kalau kita buka di dalam syarah Sahih Bukhari, antara yang paling popular syarah Sahih Bukhari ni ada dua kan. Satu Fathul Bari, satu Umdatul Qari. Imam Badruddin Aini. Dalam Umdatul Qari disebut jelas di dalam syarah hadis ni, cerita pasal cicak ni bunuh tu bukan kerana illah dia, bukan kerana punca bunuh tu pasal ini, pasal sabit kata tiup api ni saja. Sebab kalau tiup api ni saja ni, nanti orang akan mai kata bukan dia tiup, tok nenek moyang dia yang tiup api tu, bersiapa nak cucu nak kena. Kalau ni geng-geng zaman Suhakam ni, Suruhanjaya Hak Asasi ni kan, ini soal hak asasi cicak pula lagi. Duk pergi bela kebajikan cicak pula kan. Pasal apa cicak zaman sekarang nak kena salah sedangkan moyang dia yang buat salah? Tikai yang tu pula payah kan. Jadi Imam Badruddin Aini dalam Umdatul Qari ketika mensyarahkan hadis ni mengatakan kerana ada beberapa sifat cicak yang mana disebut oleh Imam Badruddin Aini bahawasanya cicak ini antara punca berlakunya kusta. Tak tahulah tuan-tuan di sini ada para doktor, mungkin tidak kaji dah tengok di antara sebab berlakunya kusta. Kemudian antara sebab tempat itu banyak penyakit, tempat itu disukai oleh cicak yang banyak. Bukanlah 1-2 ekor ni, maksudnya bila cicak main banyak, tanda tempat itu ada potensi penyakit. Dan kehadiran cicak di sesuatu tempat menunjukkan tempat itu tak bersih,
Kemudian dia itu tak ada disiplin. Ini karakteristik pula. Cicak ni satu binatang yang tak disiplin. Dia berak suka hati dia. Dalam pinggan orang dia boleh berak, atas kepala kita dia boleh berak, dia tak peduli. Dia tak macam kucing. Kucing nak berak kurang-kurang dia pergi cari tanah. Dia pergi cari tempat-tempat tertentu. Tapi cicak dia tak peduli, dalam surau, luar surau, dalam pinggan orang, atas kepala orang dia boleh berak. Jadi ulama menyusun semula kenapa cicak ni yang di sudut fiqhnya, kerana cicak ni disebut sebagai fawasiq al-khamsah. Antara binatang yang fasik kecil yang melakukan kerosakan dan mendatangkan bahaya. Itu yang dalam Umdatul Qari sebut pasal dia antara membawa penyakit kusta ni. Ayat liuk dia kan pun saya tak pasti, tuan-tuan kajilah tengok no. Saya cuma nakalkan balik saja. Ya. Keberadaannya itu dan dia juga adalah makhluk perosak. Adanya dia itu dengan taiknya mata-kata, dengan kehadirannya itu boleh menyebarkan kuman dan sebagainya. Maka kerana itu dia dibunuh. Dan Nabi juga bawa mai cerita yang dulu nenek moyang cicak, karakteristik cicak ni memang dia tiup api bagi api Nabi Ibrahim itu tak terpadam. Ketika mana Allah berfirman kepada api, ya nar, kan, wahai api, kuni bardan wa salama tu kan, jadilah kamu sejuk dan sejahtera bagi Ibrahim tu. Masa tu cicak ni dia meniup-niup api tu jangan bagi padam. Dalam riwayat kisah yang lain dia buat main cerita ada dua riwayat. Satu kata burung pipit kan. Satu kata Allahumma salli ala Muhammad, semut yang usaha nak padam api kan. Kemudian bila binatang lain tanya, jawab binatang ni kata aku tahu. Bila binatang lain gelak kan, kata kenapa hampir bawa api yang setitik-setitik, bukan boleh terpadam pun api ni. Maka jawab binatang ni, dia kata apa? Aku tahu tak boleh terpadam, aku tahu. Memang aku tahu, tapi kurang-kurangnya di akhirat bila aku ditanya ketika mana Ibrahim kekasihku dibakar, apa yang hang buat? Kurang-kurang aku ada jawapan. Satu lagi riwayat kata binatang dia jawab, dia kata apa? Sekurang-kurangnya aku menunjuk aku punya side. Cicak dah pilih side dia, side iaitu yang tak mau bagi api terpadam. Jadi aku nak pilih side aku tak diam tengok ya. So aku punya stand ya. Tapi itu dalam riwayat kisah lah, bukan main daripada hadis ni. Yang daripada hadis ni adalah tentang cicak. Pun begitu kisah tu glamour dinukilkan dan dibawakan. Baik. Cuma dalam riwayat yang kita baca sebelum ni tu cerita burung tak boleh lintas api tu pasal tinggi sangat. Baik. Maka cicak, maka di dalam fiqh kata dia dibunuh bukan kerana cicak atas namanya cicak saja. Banyak binatang-binatang lain juga kita boleh bunuh bila mana dia termasuk dalam binatang yang berbisa dan merosakkan. Dia bukan berbisa saja nah. Dia dalam kitab fiqh dia kata fawasiqul khamsah, 5 tapi saya tak ingat habis. Tapi cicak termasuk salah satu. Dia tak bisa tapi dia ada racun. Dan dia juga boleh menyebarkan racun dia merata-rata. Macam ular ni dia ada racun tapi dia bukan untuk pergi sembur tak tahu lah kan. Bila dia terancam baru dia buat. Tapi cicak ni dia tak ada disiplin. Yalah atas kepala orang, atas sejarah dia tak peduli. Lepas tu kita membersihkan dia, menghapuskan dia, maka terpelihara sikit kawasan kita tu. Satu. Yang kedua, cicak ni juga satu tentang karakter lah. Yang kedua tentang dalam hadis yang lain juga ada satu riwayat yang lain, sini tak sebut dah. Ada sebut dah? Tak ada. Tapi ada riwayat yang lain sahih. Nabi sebut, ni hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi kata bunuh cicak ni kalau sekali mati dengan sekali bunuh 100 darjat, 100 pahala, 100 lipat. Tapi kalau 2 kali bunuh kurang sikit, 3 kali bunuh lebih kurang lagi. Bermaksud dalam hadis ni dengan hadis tadi nak bagi tahu apa? Suruhan untuk kita bunuh cicak, dan yang kedua bunuh dengan ihsan, dengan baik. Jangan pilih hulu, jangan pergi seksa dia, pergi ambil dia, pergi letak dalam sangkang, duk kata dia hang tak guna tau, keturunan hang dulu yang tak ada. Terlebih sekali mati selesai. Jadi bunuh. Tapi tuan-tuan, sebenarnya hari ini kita duduk pada satu zaman yang mana orang disuka mempersoal benda ni. Yang tu pun satu masalah juga. Saya ingat satu ketika baru dulu ngajar di Taman Wakaf Siti Aisyah. Kami bincang bab ni lah, pasal di sana kita pakai kitab Madza Khasirul Ala bil Hintatil Muslimin, tentang pemikiran kan. Jadi dia mainlah bab-bab ni. Kita bincang tentang al-us al-wusta.
asri, zaman wusta, zaman pertengahan, yang berlaku dalam zaman pertengahan Islam dan zaman pertengahan kuno ni. Zaman pertengahan kuno ni di zaman mana? Di zaman Plato, Socrates, Aristotle. Kemudian dia main kepada zaman-zaman yang towards modern ni, dia barat ni dia pergi kepada zaman Spinoza semua tu, tapi ni modern sikit lah, 1950. Tapi ni saya nak pihak kuno ni dengan yang pertengahan Islam ni, Abbasiyah, zaman Harun al-Rashid dan sebagainya ni. Zaman ni disebut oleh para pengkaji, dia berlaku satu fenomena di mana orang berilmu ramai. Sama lah pada zaman Socrates, Plato kan, akademi Plato, akademi Socrates, banyak zaman tu kan, zaman pemikir Greek ke Yunani zaman tu. Dalam Islam pula zaman tu zaman penterjemahan, Harun al-Rashid semua tu zaman penterjemahan, zaman Baitul Hikmah di Baghdad. Maka bila ramai cerdik pandai, maka dia akan naik satu level lagi pemikiran manusia. Dia mula ada inquiry, dia mula mempersoal, dia mula mencari, dia mula berfikir yang di luar logik, dia mula pergi kepada rahsia-rahsia, metafizik dan sebagainya. Maka ketika itu berlaku satu penyakit di mana disebut dalam istilah pengkajian yang dikatakan ittakhaza ilahahul hawa. Mereka mengambil Tuhan itu, meletakkan Tuhan itu berdasarkan kehendak mereka sendiri. Zaman-zaman kuno ni tentulah, iaitu bagi mereka nak sifatkan Tuhan begini, maka beginilah ya. Bagi dia Tuhan begini, beginilah dia. Dan masing-masing seorang-seorang masing-masing dia ada Tuhan, cara faham dia. Dia ada cara faham tentang Tuhan bagi dia sendiri. Zaman Abbasiyah berlaku tuan-tuan, bila mana penterjemahan karya ni balik. Kat mana hubungan dia bila penterjemahan karya-karya dia balik masuk? Zaman filosof, ahli falsafah masuk, kemudian berjumpa dengan Mu'tazilah apa semua ni, dia berlaku juga. Kemudian akhirnya peringkat awal Mu'tazilah yang jadi hero, lepas tu Mu'tazilah jadi euforia, lepas tu main zaman-zaman Hanabilah, lepas tu dia main Asy'ariyah. Itu panjang konteks itu, tapi saya nak bagi tahu, nak relate dengan cicak ingat ni. Dia main persoalan yang tu lah, orang duk bertanya, mempersoal, akhirnya dia meletakkan Tuhan. Aku faham macam ni, sudahlah. You don't have right. Aku faham Tuhan macam ni. Saya nak cetus persoalan tu dekat tuan-tuan. Sekarang kita berada dalam tahun 2022. Tuan-tuan rasa penyakit tu main balik? Saya secara peribadi, saya rasa penyakit tu main balik. Dalam dunia kita hari ni, orang mula meletakkan Tuhan berdasarkan dia faham sendiri. Tuan-tuan mungkin tak nampak dalam surau, kita ikut pengajian kan. Tapi kalau tuan-tuan perhati di media sosial, di Twitter misalnya kan, cara orang menulis tu, dia macam dia tak takut ni, dia tak heran ni. Dia boleh buat apa saja dan dia katakan, "Dak, Tuhan faham lah macam ni lah, walaupun aku macam ni, tapi Tuhan faham lah, Tuhan tahu lah, apa jangan hukum aku lah. Walaupun aku bela anjing, tapi tu macam tu, dia mula nak main lagu tu dah." Kan? Tu perasan tak benda tu duk berlaku sekarang ni? Maaf sebut, saya minta maaf, ini sensitif dan orang akan marah saya, tapi saya tak apa, saya akan terus dengan prinsip saya ni. Saya fikir sekarang para agamawan ni dia sibuk dengan pertelingkahan depa yang klasik dan lama ni yang tak selesai. Dia lupa ada ancaman akidah baru yang ni, yang sedang makin mekar ni. Saya fikir lagi 10 tahun yang ni akan jadi juara masalah akidah baru ni. Iaitu apa? Dia meletakkan Tuhan ikut kepala otak dia sendiri. Dia senang dalil. Ada hadis qudusi. Allah kata apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku. Betul hadis tu, tapi cara faham tu kot lain. Maka dia mula meletakkan Tuhan ikut selera dia. Itu yang memula keluar fikratul irja'. Fikratul irja' ni macam mana? Murji'ah punya golongan ni, walaupun aku tak semayang, walaupun aku tak tutup aurat, tapi Allah tahu aku macam mana. Tak usah duk hukum aku lah. Kita pun komen, betul lah, kita ni tak ada hak nak hukum orang. Jadi Allah lebih satu sudut betul, tapi dia punya halui tu, jarum halui tu, satu sudut betul. Memang rahmat Allah luas. Allah boleh bagi rahmatnya dan cintanya kepada siapa pun tanpa ada orang boleh petikai. Betul. Tiba-tiba seorang itu buat maksiat seluruh hidup dia, Allah nak bagi rahmat. Tak boleh kata apa. Betul di sudut itu. Tetapi bila mana benda itu diperkembangkan secara umum, bagi semua orang faham itu, semua orang akan dia buat benda suka hati dia dan dia buat alasan. Aku tahulah. Jangan komen lah. Aku rasa Allah macam ni. Dia ni pula buat kerja apa yang salah apa dia tak. Aku rasa Allah macam ni. Maka akhirnya masyarakat akan jadi rosak. Dah rosak lah tuan-tuan zaman tu.
Tuan-tuan boleh setuju dengan tak setuju dengan saya lah kan. Tapi saya fikir ini benda ni kita kena tackle cepat. Kalau kita baca meneliti media maya ni, kita jadi risau. Baca komen-komen orang anak-anak muda kat TikTok, dekat Twitter ni, perbahasan orang ateis dan sebagainya Melayu. Allah, takut tuan-tuan. Ateis satu bab, satu lagi bab yang free thinker ni. Dia cerita pasal Tuhan ni, cara ulama ni semua salah, dia seorang yang kenal. Tu tak kira hak batini apa semua lagi ni. Allah. Risau tuan-tuan. Dan saya fikir itu akan jadi masalah besar akidah masa depan. Masing-masing ada Tuhan dalam poket dia. Dia faham cara dia sendiri. Boleh jadi ulang. Bila orang ulang dia kata, apa bukti yang hang faham terang mana sangat? Anda aku ikut tok guru aku ulama. Ulama pun manusia dia kata. Ni rahsia Allah. Mampu. Aku dapat ni direct daripada Allah. Lagi nanya. Sebab tu benda ni bunga-bunga dah kita kena centang dah. Maaf sebut lah, mungkin orang marah, tapi saya rasa benda ni di sudut orang agama pun dia ada berlaku juga sikit. Satu dua kes tuan-tuan pun mungkin tahu, mungkin tak tahu tak apa. Tapi di sudut orang awam yang saya kata ni, di Twitter, di TikTok, di Facebook, dia apa ni, ittakhaza ilahul hawa. Dia mengambil Tuhan berdasarkan hawa dia sendiri. Dia nak faham macam mana dia faham. Nanti orang akan buat salah apa pun, dia akan sandarkan Tuhan pada dia. Dia mungkin dia boleh bagi tender kepada adik-beradik dia sendiri, kawan-kawan dia yang tak layak ke apa, kerana dia kata saya niat baik, saya bukannya nak buat rasuah, tapi yang ni pasal saya nak tolong orang kita apa semua ni, Allah faham oh naya. Saya ingat dulu masa saya darjah 6. Saya darjah 6 tahun 2002. Kami ada pafa kan, ingat pafa, kena hafal kunut, kena hafal iftitah. Member saya ni pergi depan, ustazah suruh baca iftitah, nak write tu kan. Dia tak tahu. Dia tak tahu, kemudian ustazah marah. Dia kata cerita, Allah ustazah pun, kita sembahyang, Allah faham Dia kata gitu. Lawak lah sekolah rendah kan. Tapi bila main besar ni, benda tu dia bukan lawak. Dia jadi macam, bahaya. Akhirnya masing-masing dia akan letak Tuhan ikut selera dia. Itu yang jadi penyakit. Dan orang akan mempersoal macam-macam. Itu yang makih cicak ni. Dan orang akan bertanya, apa salah cicak? Saya tengok di internet, orang tanya soalan tu dekat Ustaz Azhar satu. Satu lagi orang tanya soalan tu dekat Ustaz Indonesia tu, Adi Hidayat. Adi Hidayat tu kan nak pandai. Kan ada rakaman. So ada orang tanya soalan. Tulisan. Mengapa suruhan Rasulullah begitu? Kelihatannya zalim. Dia bertikai lagu tu. Orang mula berani bertikai. Sedangkan kita ni ada benda kita fikir, ada benda tak payah fikir. Sami'na wa ata'na. Dan bila kita belajar agama, selalu ada bab hikmah. Hikmah berpuasa, hikmah rukhsah solat, hikmah apa kan? Ada perkara yang ada, semua perkara ada hikmah. Tapi ada perkara yang hikmahnya kita boleh capai. Ada perkara yang hikmahnya kita tak boleh capai, tetapi tak bererti hikmahnya tidak ada. Orang duk cari hikmah berpuasa ni dapat perut kita cuci, bagus ya. Dia nak hikmah tu dulu baru dia nak buat. Apa hikmah perbuatan ni, ibadat ni? Pasal dia boleh, bila dia tak jumpa hikmah, dia mula jadi jam. Dia mula rasa macam, kenapa kena macam ni? Seolah-olah dia pun Tuhan juga. Seolah-olah Tuhan nak semua orang buat. Kalau tak buat, susah, power Tuhan jadi kurang. Seolah-olah begitu. Sedangkan Allah, maha suci Allah, maha kaya Allah daripada kita. Tuhan tak berkehendak pada kita. Hang nak buat, hang tak buat, hang rugi. Hang buat, hang untung, hang tak buat, hang rugi. Tapi sekarang dia jadi begitu. Kenapa nak jadi macam tu? Kenapa kena? Saya biasa dengar soalan tu, saya rupanya golongan ni dah ada. Kan? Soalnya bunuh saja kalau kata agama, so bunuh. Tapi ulama baik, ulama kaji, rupanya ada penyakit kusta kan? Macam Imam Badruddin Auni sebut, Imam Umdatul Qari Badruddin Auni sebut, okey, Imam fiqh sebut tentang binatang yang bawa penyakit. Kajilah. Tapi kalau tak jumpa hikmah sekalipun, itu hadis sebut jelas. Bila kita kaji sanad semua ni sahih, buat saja. Kalau saya bahasa mudah saya, pahala free. Allah tak suruh bismillah rimau. Siapa nak 100 lipat pahala bismillah rimau, jenuh. Bukan semua orang boleh buat. Cicak mudah. Terlebih nanti 100 pahala. 100 pahala bukan 100 ringgit. Tak tahu berlipat banyak mana ganjarannya kan. Dia jadi susah hati pula. Kenapa ni tak nampak zalim ke? Yang kita dah sepak kucing tak kata zalim pula. Kan? Dia jadi susah hati. Dia jadi suruhan jaya hak asasi cicak, nak jaga cicak pula. Tak payah risau lah tuan-tuan. Benda tu kekal-kekal ni Allah buat ni nak bagi kat kita. Pahala kita ambil ya? Buat. No? Tak mau buat sudah. Sunnah. Tinggal pun tak berdosa. Buat dapat pahala. Tapi tak perlu bawa pemikiran yang begitu. Akhirnya masyarakat kita ni akan rosak tuan-tuan. Saya cikgu di sekolah. Saya duduk dengan anak muda. Banyak kita melihat. Saya risau lah masa depan agama kita.
Kadang-kadang perbincangan orang agama, aras dia tak difahami dengan aras orang awam yang muda-muda ni. Akhirnya dia akan meninggalkan baby gambar lah, apa tentang apa pun tak faham. Akhirnya dia akan ada laras bahasa dia sendiri ni tuan-tuan, yang duk tengkak di Twitter ni. Oh, risau. Kadang-kadang agamawan ni kena turun juga ke lapangan tengok apa realiti yang akan kita hadapi pada masa depan. Ini bukan isu perbahasan klasik 1-2 yang kita duk hadap 1000 tahun dah ni. Ni hak baru ni. Nanti dia akan pergi kepada perbincangan orang Yahudi, orang apa. Dah bincang sebelum ni, dah berlaku dah sebenarnya tuan-tuan. Bincang tentang apa salah tanah Palestin tu, korupsi lah, apa macam-macam duk main dah. Semua orang mengeluarkan pendapat. Budaya zaman kebab lah ni kan. Bagus, tapi dia melahirkan orang yang kebab semua. Dia kebab semua. Semua bidang pun dia kebab. Kan, bahaya. Dan orang boleh bercakap apa sahaja. Tadi viral pula tak mau ulah. Tuan-tuan pun tahu lah, baru petang tadi kan. Wah, panjang. Allahu Akbar. Besar umumnya. Fitnah agama akhir zaman ni besar. Kekacauan dia. Bila semua orang boleh bercakap apa saja, dan semua orang akan bila orang meletakkan agama tu macam parti politik. Kalau asatizah tu orang aku, dia cakap salah agama mana pun, aku akan bela dia macam mana salah pun. Kalau asatizah tu aku benci, dia cakap betul macam mana pun, aku takkan setuju, aku akan kepok dia kau. Agama bukan parti politik nak buat begitu. Akhirnya kita lebih kuliah hari, kita tak dapat apa, balik tak dapat apa. Kita akan menang sorok bila orang melaksanakan silap. Kita akan pertahankan hujah benang yang basah kalau orang mula kita silap. Kita akan dapat penat dengan agama ni. Kita tak dapat pengajaran dia, kita tak dapat iktibar dia, kita tak dapat mengubah jiwa kita. Gitu dia orang pasal apa orang tu duduk pergi masjid 10 tahun dah, lagi dia pergi masjid lagi keras. Saya ada jumpa, saya tak mau sebut pasal ada rakaman, tapi saya jumpa ramai. Dulu zaman dia duduk pergi office zaman boy, okey baik semua, semayang bukan tak semayang, tapi maaf bukan kata-kata tuan-tuan ni orang yang saya kenal lah. Bila dia pencin, duduk rajin main masjid, dia makin keras. Bila kita bercakap dia benda dia dah lain, dia dah maki ustaz ni sedap-sedap, dia maki orang ni sedap-sedap, dia menerakakan orang tu, menerakakan orang ni. Saya jadi susah hati. Kenapa sebelum dia jadi orang masjid dia tak begini? Masa dia orang profesional, dia orang korporat. Bila dia pencin, dia main masjid surah, hari-hari duduk kuliah, dia makin keras hati dia. Saya ni jenis orang melankolia sikit, saya jenis orang fikir, orang jadi orang lembut. Saya susah hati. Saya tak apa nak jadi masyarakat kita ni, takkan kita nak stop kuliah. Kan? Apa kita nak kena buat ni? Bagaimana? Tuan-tuan ada apa-apa cadangan, tuan-tuan tulis kat tuan-tuan punya blog ke Facebook. Macam mana kita nak buat nak bagi kuliah itu dia keluar dengan kualiti? Mungkin ustaz-ustaz kena ada RPH dia, kena ada apa ke kan? Tidak tuan-tuan. Susah hati saya, susah hati kalau saya kata kat orang, saya sendiri saya susah hati. Saya balik rumah saya tepuk dia, saya kata aku mengajak bab kisah para nabi, semua orang tahu dah. Sekali orang kata aku ni buang masa cerita saja. Kau aku nak ubah kitab lain. Saya susah hati lah, saya fikir. Ya, apalah. Tapi tak apalah, kita ambil peringatan tu. Jadi cicak bunuh tak? Bunuh. Tak kesian ke kat dia? Bukan kerja kita. Allah kata, Nabi kita bunuh. Tak susah hati dah. Cuma ada hadis yang lain, Nabi lapik hadis yang lain. Sekali bunuh besar pahala. 2 kali baru mati kurang sikit. 3 kali lagi kurang. Maksudnya apa dia tu nak beritahu apa murak dia? Ihsan. Maksudnya jangan dia seksa dia teruk-teruk. Bunuh sekali bagi mati sudah. Ya. Dan dalam Quran ini banyak sebut binatang. Ni seminggu 2 ni popular pasal apa? Mantik binatang lah, perbandingan binatang lah, apa zoologi macam-macam orang kata orang ni. Amboi orang pun politik ni kan. Quran memang ada perbandingan binatang. Banyak kita sebut apa binatang yang rajin. Dalam Quran ada binatang yang Allah sebut terus. Perhati binatang tu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tak tengok ke unta macam mana kami cipta dia. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tak tengok ke burung yang terbang di atas kepala kamu tu. Allah suruh tengok. Allah apa lagi? Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak tengok ke macam mana Allah buat dekat tentera-tentera gajah tu? Allah suruh perhati. Ada binatang Allah suruh perhati. Ciptaan dia. Semut misalnya, lebah lagi ya, apa lagi? Ada binatang yang Tuhan gunakan sebagai perbandingan. Nak meletakkan sifat seseorang tu, sesuatu kaum itu Allah gunakan binatang. Yahudi Allah sifatkan sebagai qiradatan qasiin, kera yang hina, kera. Perbandingan Yahudi itu kera. Dan memang ada orang kaji kenapa Yahudi ni kera. Orang sampai buat kajian tuan-tuan. Ingat saya di Tunisia. Dia buat kajian. Ambil kera ni,
tak satu tempat kaji kenapa Tuhan samakan Yahudi dengan kera. Rupanya perangai kera ni dia tamak. Dia tamak bila orang bagi binatang, bila bagi pisang dia ambil satu tangan, dua tangan, kaki ambil, cukup 4. Orang binatang lemah, kera lemah dia tak bagi. Selagi bila kita bagi pisang dekat kawan dia lepas dia pergi tu pula perangai lagu tu. Mungkin Yahudi perangai lagu tu lah kot. Kan? Kemudian apa lagi perbandingan binatang lain? Apa nama ni? Himar. Masalul ladzina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perbandingan orang-orang yang memikul Taurat tanpa faham, seperti mana himar yang memikul kitab di belakang tapi sepatah apa dia tak faham. Dia bawa kitab belakang dia kan, orang bawa kitab belakang himar. Begitulah orang Yahudi yang diberikan Taurat kepada dia, tapi dia tak faham sepatah pun. Macam himar, Allah kata. Okey. Kemudian untuk orang yang kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah akan penuhi neraka tu dengan manusia, dalam kalangan manusia dan jin. Lahum qulubul la yafqahuna biha, yang ada hati tak mau fikir. Kan? Walahum apa ni? Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha, yang ada mata tak mau tengok. Azanul la yasma'una biha, ada telinga tak mau dengar. Ulaika kal an'am, dan depa tu semua macam binatang ternak. Maksudnya perbandingan dengan tu memang Allah guna. Ya. Cuma manusia boleh guna tak boleh guna Allah Taala alam lah. Tapi Allah memang guna, dan Allah sebut dalam Quran, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu nak buat perbandingan walaupun nyamuk, walaupun rendah pada nyamuk lagi. Tu hak Allah. Ya. Maka Allah buat semua ni untuk kita fikir. Apa pula untuk kita fikir, kita renungkan. Bila Allah suruh renung kejadian unta, renung kejadian langit dan bumi silih berganti siang dan malam, kan? Agar kita berfikir. Dengan kita melihat luasnya langit Allah, kita akan merasa kerdilnya diri kita. Begitulah. Kita melihatnya indahnya ciptaan Allah, kita akan merasakan kotornya diri kita. Itulah. Maka cicak bunuh. Sunnah. Tak mau bunuh pun tak dapat dosa. Bunuh dapat pahala free. Pahala free Allah nak bagi, ambil ya. Jadi kita kena ingat yang tu yang saya kata tadi tu. Zaman sekarang ni tuan-tuan pun, cikgu-cikgu di sekolah ke apa, tuan tengok budak-budak muda kita duduk main ke arah tu dah. Anak-anak kita telefon duk berhenti sama orang tu. Yang saya kata budaya fikratul irja' dan budaya ittakhadha ilahahul hawa, mengambil Tuhan ikut kehendak dia. Dulu tuan-tuan, geng motivasi, maaf sebut, saya pun geng belah tu juga dulu. Law ni pun, iaitu dia suka pakai dalil, dia pasang plug and play suka hati dia. Kan? Dia main zaman-zaman tu dulu pakai dalil. Tapi akhirnya akan rosak. Dia akan mengatakan tentang Allah ikut kehendak kita, kan? Allah ikut, kita buat Allah akan ikut. Jadi begitu. Meskipun hadis tu benar, tapi cara faham salah. Cara faham salah. Akhirnya nanti pencuri pun akan mencuri, dia kata Allah faham aku susah, aku minta kerja tak dapat, aku curi, Allah tahu apa berkata. Kita nak kata apa macam tu. Kita nak kata apa macam tu. Akhirnya orang akan buat macam-macam kesilapan dan kesalahan dan akan menjual Allah untuk melepaskan diri. Kalau hari ni kita tak tegas, maka nanti kita akan susah dengan fitnah ini. Kalau hari ni kita tak bertegas untuk mengatakan bukan semua orang boleh jual Allah. Sebab hari ni kita tak tegas tau. Di komen saya baca ni, mungkin betul lah, tak apa, kita ni mana tahu apa, biar pergi dia, Allah tahu lah. Begitu, maka akhirnya kita risau lah. Boleh sambung lagi tuan-tuan. Baik, saya nak pergi kepada bab seterusnya. Selesai dah, bab bakar tu selesai dah. Masuk pada bab seterusnya. Ini cantik. Imam Ibn Katsir, dia susun plot Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia berbeza sikit dengan lagu mana kita dah faham selalu tu. Yang kita dah faham tu, yang bakar Nabi Ibrahim tu Namrud, kan? Tapi dalam plot yang disusun oleh Imam Ibn Katsir ni, mengikut dalil dan hadis dalam Quran, dia tak begitu. Dia yang bakar dia tu Dewan Undangan Negeri. Saya bagi bahasa mudah ni, peringkat DUN dulu. Lepas tu bila dah viral glamour, baru pergi kepada peringkat Putrajaya ni, baru dia kenal dengan Namrud. Itu susunan Imam Ibn Katsir ni. Jadi so dia main bab seterusnya, kita masuk bab baru, iaitu bab perdebatan antara Ibrahim dengan Raja Babylon Namrud bin Kan'an. Baru dia main bab federal. Sebab tadi kalau kita baca yang api ni, kita ingat bulan lepas kita baca, dia kata apa? Bila Nabi Ibrahim katok berhala tu pecah, penduduk negeri dia main panggil dia, kan, tanya dia, kan, apa nama, anta fa'alta, Ibrahim, adakah hang yang buat ni? Lihatina, yang adakah hang yang buat ni kepada Tuhan kami, kan? Negeri. Yang ni federal ni saya terjemah bahasa moden lah.
Bukan macam tu, tapi nak beritahu dia peringkat lebih tinggi. No? Sebab saya dah tengok bila saya dah baca 5-6 riwayat ni, saya tengok adakah betul-betul satu riwayat yang kata Namrud yang bakar Ibrahim? Tak jumpa. Ya. Kalau kisah yang Namrud dengan Ibrahim ni dalam Quran. Sebab tuan-tuan membaca kan kisah yang kata tentera Namrud lawan dengan tentera nyamuk kan? Dan baca kisah tu kan? Tu yang Ibn Katsir yang seronok yang kita pilih kitab dia pasal dia susun kronologi. Ya, baik. Kemudian masuk pada bab perdebatan antara Ibrahim lawan dengan Kan'an, Namrud. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Surah Baqarah ayat 258. Baik. Maksudnya kata Allah, apakah kamu tidak memerhatikan orang yang mendebat Ibrahim? Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Alladzi itu dia merujuk kepada siapa? Namrud. Orang yang memperdebatkan Ibrahim tentang Tuhan. Nabi Ibrahim, ketauhidan Nabi Ibrahim cukup kuat. Beberapa kali dia tanya Allah dan Allah tegur Nabi Ibrahim. Ya. Apa nama ni? Dalam Quran Allah katakan, Ibrahim kata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan orang yang mati. Allah kata kepada Ibrahim, awalam tu'min, hang tak percaya ke? Beliau tu bukan tak percaya, tapi nak tenangkan jiwa. Maka Allah ajak kan suruh ambil 4 jenis burung tu kan. Maka banyak kali, maka Nabi Ibrahim ketauhidan dia kuat. Kita dah bincang bulan lepas. Sampai tahap Jibril nak mai tolong Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim kata apa? Jangan mai. Aku Allah, aku jangan datang antara aku dengan Allah. Kuatlah. Azan. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud tentang ketuhanan. Maka apa nama ni, ketika mana Ibrahim mengatakan Allah Tuhanku, bila Namrud tanya siapa Tuhan aku ni Tuhan. Ada Tuhan yang lain siapa? Dia kata Allah Tuhanku yang menghidup dan mematikan. Ya. Dia kata Namrud, aku boleh hidup dan matikan. Dalam syarah kata, dalam tafsir kata dia pergi ambil 2 orang bantuan, bukan bantuan, pesalah penjara yang nak bebas dah, seorang dia bunuh, seorang dia bebaskan. Dia tadi tengok, satu kubur hidup, satu kubur bagi mati. Maka dalam hati ni saya tambah, boleh kita bodoh kawan ni. Ya, debat cara elok tak faham. Sebab apa saya tambah lagu tu? Mungkin tak lah, tapi sebab apa? Pasal ayat seterusnya Nabi Ibrahim tak buang masa. Ni yang kita ambil pengajaran. Nabi Ibrahim dengan orang lagu ni, dia tak buang masa. Dia tengok kata, tak reti bahasa ni, perintah lama saja, tak reti bahasa. Aku maksud aku bagi hidup bagi mati ni, dia pergi ambil 2 orang, dia kata ni aku bunuh seorang, aku bagi mati seorang, ni hidup bagi mati, dia kata aku boleh buat. Apa dalil saya kata Nabi Ibrahim tak buang masa? Terus lepas dia buat lagu tu, Nabi Ibrahim kata apa? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ribiha minal maghrib. Lah ni aku tak mau cakap banyak raja oi. Allah Tuhanku buat naik matahari daripada timur, hang buat naik pada barat. Nah, tak mau nak bersyair berputih-putih dah dengan orang lagu ni. Terus dia bagi orang kata apa? Orang tahu kata apa? Paku buah kerat. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab ayat ni sambung. Fabuhital ladzi kafar. Dia jadi terdiam, bodoh. Bingung, dia tak boleh jawab. Nak kata apa lah ni? Tu cerita Nabi Ibrahim tak buang masa. Tuan-tuan lagu tu lah, ada setengah orang kita jumpa, kita kena hujah dengan dia, ilmiah dia. Ada setengah orang kata dia ni tak makan, dia ni bukan tak makan cekok, dia ni memang karat piau ni, tak boleh buat apa ni. Kita habaq hujah lagu mana pun dia tak dia juga. Tak payah layan. Potong bang, pindah tempat lain buang. Wahab bin Munabbih, ulama hadis. Apa nama ni? Saya cerita kemarin dalam saya punya penulisan. Dia ni anak kepada Munabbih bin Kamil, seorang Yahudi yang peluk Islam, sahabat Nabi. Adik-adik dia ada ramai, Hammam, Ghailan bin Munabbih, Hammam bin Munabbih, ulama-ulama belaka. Wahab bin Munabbih antara tokoh ulama dan dia pakar dalam bab Israiliyat ni, dia pakar. Anak murid pada Ibnu Abbas, Wahab bin Munabbih ni. Nasihat, dia kata apa? Apa nama ni? Iya, bukan. Dia kata dak jidal, tinggalkan perdebatan kerana kata kita semua lah ni, tinggalkanlah perdebatan dan jidal, perdebatan yang sia-sia ni, kerana kamu
tidak ada sesiapa pun yang akan boleh menang dengan dua orang. Dia kata. Dalam debat ni apa akan jumpa dua jenis orang dan kita tak akan boleh menang dengan dua orang ni. Yang pertama, orang yang a'lamu minkum, yang lagi pandai daripada kamu semua. Maksudnya kata Wahab bin Nabi, kamu takkan menang dengan orang yang pandai daripada kamu. Kamu nak menang macam mana? Sebab dia pandai daripada kamu. Betul? Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, antum a'lamu minhu, hang lagi pandai daripada dia. Golongan kedua ni dia bodoh daripada hang, tetapi dia takkan dengar cakap hang. So hang takkan menang dengan dia. Betul tak? Debat dengan golongan pertama, dia pandai daripada kita takkan menang. Berdebat dengan golongan kedua, dia bodoh daripada kita, tapi dia takkan dengar cakap kita. So kita takkan menang lah. So dia akan buang masa. Jadi orang yang bercakap debat yang sia-sia lah, maksud saya ni bukan yang hak, maka dia antara termasuk dalam golongan ni. Dia lebih pandai ataupun dia lebih bodoh. Kalau dia pandai, orang tak boleh menang dengan dia. Kalau dia bodoh, dia tak mau dengar cakap orang yang menang. Maka kata Wahab bin Nabi, kalau begini keadaannya, tinggalkan perdebatan yang sia-sia. Nabi Ibrahim buat macam ni. Dia tengok Namrud ni pandai tentang, bukan bodoh, dia pandai. Woi, Namrud ni kalau akademik pandai. Matematik, apa nama ni yang 60 semua dia ni, geometri semua dia. Tapi bab akidah ni tak tahulah. Dia jam tu. Kenapa dia jam? Ada satu riwayat saya buat mai, tapi saya tak sempat ni pasal ini panjang. Ada apa nama ni riwayat cerita tentang man huwa Namrud qabla ayusbaha mulka. Siapa Namrud sebelum dia ada kelebihan kerajaan? Saya cerita kita tak cerita kisah saya. Siapa Namrud? Tak cerita lagi lah baru masuk bab ni kan. Disebut yang saya baca sikit, saya baca 3 baris awal yang ni kita baca bulan depan. Apa nama ni? Disebut dalam ni, apa nama penuh dia? Huwa Namrud bin Kan'an bin Kaush bin Sam bin Nuh alaihi salam. Sama ni. Namrud bin Kan'an bin Kaush bin Sam bin Nuh. Ini siapa kata ni? Ini Mujahid, ulama hadis dan ulama sirah. Mujahid kata dia Namrud bin Kan'an bin Kaush bin Sam bin Nuh. Okey. Wa qad istamarra mulkuhu 400 sana. Dia memerintah kerajaan dia 40 tahun. Lama. Okey. Dia memerintah dengan tegas, bil hadid wan nar, dengan kuasa yang tegas, dengan besi, dengan api, maksudnya dengan kuku besi lah. Senang abang. Wa kana Namrud malikan jabbaran mutakabbiran. Dia yang cengih, jahat, sombong, takabur. Okey. Kafiran li ni'mah. Dia kufur nikmat. Itu tak tahu lah ni kan. Cuma saya nak tambah, saya sambung lagi. Wa huwa awwala man wada'a taj ala ra'sihi. Dia ialah raja yang pertama yang pakai mahkota di kepalanya, Namrud. Ya. Wa awwala man ta'azzama sihra. Orang yang pertama yang mengagungkan ilmu sihir, Namrud. Ya. Wa qad bana ahada ajaibid dunya sab'ah. Dia adalah orang yang membina salah satu daripada 7 perkara ajaib dunia, iaitu Menara Babil. Kaifa kana qabla ayusbahal malika? Bagaimana dia sebelum dia dijadikan mulka, kerajaan, malika, raja? Bagaimanakah dia sebelum dia jadi raja? Bagaimanakah dia sebelum dia dapat kerajaan? Cerita yang panjang, saya fikir, bukan saya tak mau, tapi saya tergantung lagi tuan-tuan marah ke saya. Lepas ini dia akan pergi panjang. Tapi cerita ni menarik. Saya bagi teaser siap-siap bulan depan. Cerita ni masa ni dia miskin. Bukan miskin, dia kaya dah. Cuma dia macam ni, dia lagu Trump. Dia lagu Trump. Dia kaya. Cuma dia bukan raja. Dia jutawan lah. Pasal dia pandai. Dia jutawan lah. Dia ada pembesar. Bukan pembesar, dia ada apa? Setiausaha, pegawai sulit dia ada dah. Cuma dia bukan raja, dia bukan menteri, dia bukan esko. Dia orang pandai, orang yang ada duit, orang retak. Berlaku satu peristiwa dekat ada satu hari tu, menyebabkan lepas pada tu dia jadi raja. Peristiwa tu yang kita nak bincang bulan lepas. Bulan lepas, Allahu Akbar. Bulan depan. Lepas tu kita masuk sambungan cerita Nabi Ibrahim ni. Yang riwayat ni sebut ni bukan dalam ni. Saya ambil dalam rujukan yang lain. Tapi kita nak bagi total clear sungguh siapa Namrud, kenapa dia jadi keras hati sampai tahun-tahun ni. Kita habis riwayat ni dan kita akan sambung apa kisah dia dengan Nabi Ibrahim AS, insya-Allah. Bulan depan mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan dapat amanah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.